Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada online pagi ni? Okey, siapa yang ada online pagi ni? Jom kita borak-borak santai. Okey, hari ini berapa hari bulan? Hari ini 8 hari bulan 2, 2023, hari Rabu. Okey, hari Rabu, consider hari yang di tengah setiap minggu. Hari Isnin, hari Selasa, so hari Rabu, esok lusa dah boleh consider mandi kan, selalu mandi blues. Okey. Assalamualaikum kepada Syair 84. Terima kasih join Kak Nida pagi-pagi ini. Apa khabar tuan? Okey. Apa khabar kepada kawan-kawan yang ada kat luar tingkap tu? Jom kita borak-borak santai pagi ini. Kita boleh sharekan apa-apa yang kita boleh kongsikan, beri manfaat bersama, insya-Allah. Terima kasih kepada Nick Huda, Cik Isha, alright, Lato. Wow. Lato sekarang tengah popular ni kan? Okey, fighter. Yes, seorang fighter. Terima kasih join Kak Nida. Okey, seorang fighter ni okey, ataupun kepada Acai Aminah Omar. Terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda semua? Pagi ni dah sarapan ke ataupun lepas hantar anak sekolah, okey, baru sidai kain ke, atau apakah aktiviti anda di pagi ini? Syamsina Syarif, terima kasih join Kak Nida pagi ini. Okey. Kalau pagi ini hari Rabu ini kita ada consider, kalau boleh kita kongsikan kepada Nick Huda, terima kasih join Kak Nida. Okey. Pagi ini okey, cuaca kat sini agak panas sikit. Kalau kat kawasan anda bagaimana? Kalau kat sini memang rasa panas, Kak Nida pun dah rasa berpeluh ni. Tak tahu kenapa agak panas hari ni. So kalau misal kata siapa yang ada resdung ke apa, dah mula dah gatal-gatal hidung sebab allergic dengan pagi-pagi dah panas. Pagi-pagi dah rasa cuaca panas. Okey, kepada kawan-kawan Kak Nida, okey, kepada anda yang nak consider macam tercari-cari, okey, tercari-cari ataupun consider nak mendapatkan teknik-teknik ataupun membuat simpanan untuk diri anda. Bagaimanakah keuangan anda, simpanan anda? Bagaimanakah perancangan keuangan anda? So ini yang kita nak kongsikan bersama, yang boleh kita ambil manfaat. Mungkin anda tercari-cari ataupun dulu Kak Nida pun tercari-cari juga. Tetapi apabila dah jumpa, so that's why Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan semua supaya memberi manfaat kepada semua orang. Okay? Mungkin orang tak tahu caranya begini, begitu. So bila Kak Nida pun dah tempuh, dulu pengalamannya tak ada simpanan. Dulu pengalamannya tak ada, orang kata, dana kecemasan. So sekarang ni bila dah terjumpa, that's why kita nak sharekan kepada mereka, anak-anak muda ataupun mungkin suri rumah ataupun mungkin pesara yang nak membekukan duit daripada cair dengan mudah. Okey, jadi satu persoalan yang timbul kat sini. Okey, satu persoalan yang timbul kat sini, kalau misal kata Kak Nida, kalau harga emas ni dalam jangka masa pendek sekejap naik, sekejap turun, okey, sekejap macam consider menjunam, sekejap tiba-tiba dia consider naik, tiba-tiba consider terperanjat, okey. Semalam harga 1 gram adalah 275, okey, 275 per gram. Okey, hari ini dia mendadak naik. Kalau 1 gram dekat Public Gold ni, account Gold Accumulation Program adalah 280. Okey, tak apa. Okey, kalau kita dah ada ilmu emas, kalau kita dah belajar berdikit-dikit tentang ilmu emas daripada pakar-pakar keuangan ataupun daripada dealer-dealer hebat dekat Public Gold sendiri, kalau kita dah ada ilmu, insya-Allah kita akan faham perjalanan harga emas ini memang dalam jangka masa pendek. Okey, dia akan turun naik. Tetapi hakikatnya bila dalam jangka masa pendek dia turun naik, dia adalah uptrend. Terima kasih kepada ada online sama dengan Kak Nida. Assalamualaikum teacher baju merah, hari ni baju hijau. Sama tudung merah. Sama tudung merah. Terima kasih invite. Okey tak? Kak Nida clear tak? Okey, jelas. Gambar Kak Nida jelas? Cerah. Hari ni kita tumpang Kak Nida. Boleh Kak Nida? Boleh, why not? Okey, hari ni kan Yati, Kak Nida semalam ada orang bercakap, Kak Nida masa terlepas lah harga murah semalam 275, dia kata terlepas. Betul, murah. Okay. Hari ni dah 280 Kak Nida kan? Naik RM8. Okey. Naik RM5, sorry.
280 daripada 275 naik 280. Tapi Kak Mm-mm. Nida explainkan pada dia. Okey. Okey. Mm-mm. Jangan fokus pada harga. Okey. Yang penting Hmm. tu, kalau ada duit dekat tangan, masa tu lah yang kita grab kan. Tak Yes. kisah harga tinggi atau rendah. Sebabnya, satu yang kita kena faham. Kita kena faham pemurataan harga. Betul. Purata. Harga Betul. purata. Betul. Okey. Maksud kat sini harga purata tu Kak Nida explain lang kepada dia. Okey. Mm-mm. Semasa ada duit dekat tangan, harga Mm-mm. naik, kita ada duit, kita beli je. Kalau misal Betul. kata masa ada duit dekat tangan, harga rendah, kita beli lebih. Okey. Betul. Cuma at the end, bila harga naik, harga rendah, bila kita dicampurkan dah jadi harga purata. Betul. Tu Average sebab. kita cakap. Tu sebab Betul. harga naik ke harga rendah, kita pegang pada matlamat. Matlamat kita nak menyimpan emas, nak buat Tambah dana gram. kecemasan. Cerita Yeah. dia sekarang, bagus orang bertanya kat Nida. Ini kan orang tanya-tanya, bukanlah maksud dia macam ni. Tak ambil tindakan. Ah, Dia ah. tunggu harga terbaik. Bila harga dah rendah, asal rendah sangat harga emas macam rugi je beli. Kan? Duit habis. Duit pun dah habis. Bila harga tinggi, tinggi sangat. Nantilah. Sebenarnya, emas ni, harga yang terbaik adalah sekarang. Betul kan Kak Nida kan? Betul. Betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Sebab apa kena kita kata sekarang? Sebab kalau sebenarnya harga hari ini akan jadi sejarah untuk 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Yes. Kita akan rindu harga hari ini sebenarnya akan datang. Sama juga kan macam Kak Nida mula pada tahun 2019 adalah Ha. RM214. Rindu tak harga tu? Rindu. Mak, Kiranya Kak Nida, contohlah paling mudah. Macam kita ni dah kahwin, kita banyak tahun juga kan. Bila saya ingat balik, betul lah masa awal-awal saya kenal emas kan. Yelah dulu hantaran dulu emas segram berapa? Memang macam tak percaya. Rasanya saya rasa ratus ke? Tak sampai ratus kot. Tapi sekarang beratus-ratus. Walaupun orang kata 916 ke 999, tapi kita buat comparison tu, emas punya gandaan memang gila. Memang lebih 10%. betul. Ha. Betul tu Yati. Semalam Kak Dida baca buku Kak Dida sebelum nak consider nak kita nak line ni, kita kena ada info sikit lah. Ilmu. Kak Dida Betul. baca buku ni tahun Ha. 2000 Yati, tahun Ha. 2000, 1 gram tahun 2000 RM35. Ya Allah. Okey. Betul, Tahun betul, 2000. betul. Tahun Betul. 2000 tu Yati kat mana? Saya belum habis belajar kot. Tapi Okey. saya kahwin baru-baru habis belajar. Tapi betul lah sebab saya rasa saya kahwin hantaran beli emas 916 puluh. Saya ingat lagi masa saya kenal Suzy. Biasalah masa borak-borak kan Suzy saya macam buka. Kan beli public gold masa tu 2015 100 lebih dah Kak Nida kan. Lepas tu terjumpalah resit yang masa zaman beli hantaran kan macam aku salah ke? RM30. Betul ke puluh? Tak payah macam, yelah dahsyatlah emas ni. Dia punya kenaikan tu yang kita tak perasan. Betul. Sebab masa tahun 2000 tu Kak Yati, Kak Mm-mm. Dida dah 6 tahun bekerja. Punyalah Mm-mm. rugi tak kenal emas, betul tak? Tak Tahun tahu 2000, pun. RM35 kita tak tahu fungsi emas. Kita tak Betul. tahu adanya alat pelaburan. Tak fikir langsung untuk simpanan. Masa tu zero. Fikir apa? Sebab Dapat kita asyik fikir macam ni lah. Saya pun awal-awal sama macam Kak. Tak minat lah barang kemas. Bila kita tak minat, kita tak rasa nak cari ilmu. Kita tak rasa nak ambil tahu. Dan kita rasa macam, satu tak suka pakai. Kalau saya lah kan, awal-awal memang tak suka. Seriously tak suka. Kedua, mahalnya. sama. Macam tu lah kan. Jadi macam, alah nantilah tak ada benda lah. Walaupun mahal, tapi nilai dia tu membantu kita di masa akan datang. Betul lah. Asal Yes. sebut fungsi emas tu memang, jomlah kita ambil tahu. Jomlah kami bantu masalah macam mana nak menyelesaikan. Paling utama sekarang dana kecemasan ramai tak ada. Macam mana nak Betul. buat? Sebab apa? Yang penting tu, kalau kata kita tunggu dan tunggu harga cantik, duit kat tangan dah habis. Pergi mana ya duit tadi? Beli apa ya duit tadi? Betul, Cepat betul. dia hilang. Ni nak raya ni, nak puasa ni, nak raya ni.
Bazar Ramadan, kuih raya, baju raya, of course nak sedondon kan? Betul tak? Mesti nak sedondon. Lepas tu kan, Tudung mana lagi. ya duit? Tudung lagi. Tudung. Baju dah kali ni Yes. tudung lagi. Kena tudung baru. Okey, jadi maksudnya, okey, tak apa. Itu setahun sekali, tak apa. Mm-mm. Kalau nak berbelanja tu, asingkan dulu. Betul tak, Yati? Asingkan dulu Betul. Betul. sebahagiannya. Okey, ada Mm-mm. duit gaji tu, asing dulu. Tak payah tengok harga, fokus tambah gram. Okey, kalau misal kata lagi tunggu harga. Okey, at the end tu yang Kak Nida kata, dia punya solutionnya adalah tinggi beli, rendah beli. At the end kita dapat harga purata dan kita actually yang actually kan Yati Mm-mm. adalah lebih baik. Selalu kita tengok orang beli sekali debak 1 kilo mungkin 250 Ah, gram. Tapi dia ah, beli ah, sekali. Betul. Dia beli sekali. Mm-mm. Daripada kalau nak dibandingkan orang yang beli sikit-sikit Mm-mm. tapi konsisten. Itu Betul. okay. That's why kalau kita nak dapat harga yang lebih cantik, consider konsistensi itu yang lebih penting. Dia boleh memberikan kita pemurataan harga. Kalau kita beli Betul. sekali, harga satu tu je lah. Kalau kita beli Ah, konsisten, at the end dia harga purata. Tapi betul. bezanya Kak Yati, Ah, cumalah kalau masa harga turun tu kita belilah lebih. Masa harga betul. naik tu kita beli sikit-sikit. Yang penting Betul. masa ada duit kat tangan. Yang Ah, ah. penting beli. Satu. Kedua, bila menyimpan ni dia kena ada matlamat. Jangan Yes. ikut-ikut orang. Lepas tu Ah, beli hari ni, besok dah heboh tanya harga, dah heboh nak jual. Sebabnya, setiap orang ni berbeza-beza. Tu sebab menyimpan di public gold ni, dia ada 3 kaedah. Betul tak Kak ah. Nida? 4. Ada bajet, 4 kan? Auto Best debit. Kak Nida. Auto debit. Ada bajet, beli je selepuk. Selalu orang berniaga ni dia suka macam tu. Dia memang cash dia dekat tangan. Hari ni dia ada 1,000 lebih, duit lebih. Orang berniaga dia lain Jadi dia ada Ah, duit ah. lebih, dia beli selepuk. Ni pengalaman saya lah. Dia akan datang kat saya. Yati, saya nampak dekat situ ada 1 dinar 1,200 plus minus kan. Nak 1,200 tolong beli. Terus beli. Kita panggil outright. Outright Arak kan? purchase. Outright Arak purchase kan? purchase. Kaedah kan? Okey, Yes. kedua. Kita yang jenis sikit. Sikit, sikit. Simpan je lah dekat Gap. Kita simpan. Dekat Gap ni lah yang kita boleh main harga. Contoh macam semalam, harga 275. Tambahlah dekat Gap. So mudah. Ada pelbagai cara. Yang ketiga, jenis macam saya memang borosnya amat. Tapi kita makan gaji, kita tahu Normal, hujung bulan. normal. Ya Allah, ya Normal. kan. Normal. Hujung bulan ada dapat gaji. Ini sesuai untuk orang makan gaji sebab dia ada pendapatan yang dia akan terima pada contohlah kita ambil 1 bulan dia dapat gaji kan. So, bila harga rendah macam semalam, terus lock buat EPP ataupun kita panggil SEPP, Syariah Easy Payment Purchase. Jadi, dia buat ansuran tu, harga semalam rendah, dia memang untung. Dan dia dah lock pada harga rendah, dia bayar 10 bulan. Sesuai untuk orang yang makan gaji macam saya, lock pada harga rendah, pam. Dan yang terakhir Kak Disiplin. Nida tambah, yes, disiplin. Sebabnya kan, kita dah lock harga murah, dah untung dah. Lepas tu kita pejam mata, kita just remind, okay, setiap 1 bulan aku bayar. Setiap 1 bulan aku bayar. Habis bulan ke-10, kita dah dapat 1 dinar. Ataupun kita dah dapat berapa yang kita buat tadi. Okay, yang keempat, paling best juga, Terbalik. yes. Tak payah pening-pening. Benda yang paling terbaru public call kenalkan. Buat terus auto debit. Ini adalah konsep pemurataan harga yang Kak Nida Ada tak harga. tahu. Ah, Lepas tu, yang macam Yati cakap kaedah yang keempat ni, setiap bulan cabutan bertuah bunga emas 10 gram. yeah. Doakan Ah, siapa masuk tu. Saya pun itu terpejam ah, mati juga kan. Seronok tu. Tapi dia kena yeah. minimum berapa Kak Nida 200 Layak. Minimum 200, at Ah, least setahun subscribe dulu. Lepas tu, mm-mm. cabutan bertuah ni bukan sekali. Setiap bulan peluang menang cabutan bertuah bunga emas 10 gram. Ah, Ah. faham, faham, Okey, faham, betul faham. tak? Simpan emas, lepas tu menang emas. Best ke tak best? Best Jadi lah. nikmat apa lagi yang nak didustakan? Okey. Okey, lepas tu Kak Yati, alright. Mm-mm. Sebenarnya siapa yang patut menyimpan emas ni Yati? Okey. Ah, ah. Sebenarnya ada 4, kalau dalam buku ni kan ada 4 golongan yang wajib menyimpan emas. Okey, Okey. macam tadi Yati cakap, Yati dah sentuh tentang seorang peniaga.
Betul. Berniaga tetapi untung bisnesnya tak tahu pergi mana. Okey. Betul. Dia duk rolling tak asing tapi bila nak ambil beli modal ambil aja. Tapi Uh-uh. actually yang tang untung tu yang itu dibekukan jadi emas dulu. Betul. Okey. Asingkan. Ya betul betul Jati cakap. Lepas tu yang kedua orang yang jenis macam Yati kata boros berbelanja. Ya, sangat. Consider ini antara golongan, okey, itu normal Yati. Maknanya Uh-uh. golongan yang patut simpan emas. Uh-uh. Lepas tu yang ketiga, orang Yang yang nak ketiga. parking Mm-mm. simpanan dia untuk Mm-mm. jangka masa panjang. Dia nak kena Betul. parking. Dia Mm. kalau consider macam uh, uh, tak pakailah duit tu. Maksudnya tak Mm-mm. sentuh. Tapi Mm-mm. dalam account bank. Tapi kita kena faham. Dalam account bank Mm-mm. ni amount aja tinggi. Tapi Mm-mm. terjejas dengan apa? Inflasi. Inflasi. Yeah. Rugi, Yes. rugi, rugi. Nampak je duit amount tu tinggi tapi kita terpaksa bayar lebih untuk dapatkan barang yang sama. Okey, orang Betul. tanya, apa contohnya bayar lebih dapat barang yang sama? Contoh je lah, dulu Kak Dina beli 1 gram RM214. Hari ni 1 gram RM280. 1 gram juga. Tapi Tak harganya cukup. terpaksa bayar lebih. Yes. Ah, Beza kan? yes, itu. Lepas tu yang keempat adalah orang yang consider simpanan asyik bocor. Duit asyik bocor. Tak apa, bukan Yati saja. It's normal Kak Nida juga dulu. Mm-mm. Consider macam, okey, azam baru tiap tahun Yati. Konon azam barulah dulu, RM200 nak masuk akaun bank. Ha-ha. Tapi tak ada pun bulan ke-12 dia jadi 2,400 tak jadi. Ambil balik. Bulan ketiga, ada 600 lah dalam akaun bank. Boleh pakai dulu. Lepas tu dah pakai, kan kan dah bocor. Betul, betul, Kena betul. start balik. Tapi kalau dah Betul. beku, apa yang best ni kalau dah beku? Kalau Dia dah beku, jadi forgotten saving. Kita lupa. Kita yes. sayang. Lupa, Ya, sayang. Hai, memang banyaklah, betul. banyaklah. Kita ni Ah, testimoni hidup. Suryati ngada dah masuk. Assalamualaikum anak buah Sadiah. Assalamualaikum sahabat Oh, semua. Okey. hai, Kak Super Nida. lady ni bagi Kak Nida dia adalah super lady tau. Dia boleh Oh, menjahit, dia boleh jual baja, bunga, dia boleh consider bawa anak-anak pergi sekolah ni, van sekolah. Super lady. wow. Hebat, Ha, hebat, hebat. kalau MSI. suruh kalau suruh Kak Nida menjahit kan, lencana anak pun hantar pergi kedai. Ada Kak Tak Nida, pandai. ada orang bagi salam. Saya punya follower Faiza Saidin. Assalamualaikum teacher dan Kak Nida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Faiza Saidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dia Okey, ni apa pun khabar hari penyimpan ni? juga. Dia ni Ah, penyimpan juga. Dia pun ya penyimpan ke? emas juga. Alright, bagus. Si Suryati cakap sama merah kita hari ni. Yes, of course sama merah kan. Sebab apa Sama hari ni merah. harga naik, maksudnya nilai simpanan kita makin naik. Betul tak? Orang Betul. salah faham kalau harga naik alah dah mahal. Of course lah Yati, emas memanglah mahal sepanjang masa. Zaman tahun 2000 kita kata 1 gram RM35 pun kita dah kata mahal. Tahun 2000, Betul. tahun 2019 masa Kak Nida beli 214 Kak Nida pun kata mahal. Tetap mahal. Hari Betul. ni orang kata 8 hari bulan 2 280. 2023 dah 280 tetap lagi mahal. Mestilah sebab dia adalah aset yang mahal. Dia Kan? Dia bukan mahal dia, pada benda dia tu kan? dia bukan duit, dia bukan kertas yang dicetak. Dia adalah kan dia punya nilai ni dipegang kukuh oleh berat dengan ketulinan di sendiri. Dia ada logam yang asli, logam Bernilai. yang bukan boleh di ini. Yati Kak Lida ada duit ni tau, duit apa? Pokok pisang. Hari ni manalah pula duit pokok pisang. Kak Serius Nida lah pernah tak dapat? rupanya suami Kak Nida ada simpan. Ah, Mana suami akak dia. dapat? Ah, Mana suami akak dapat? ni. Ha? Wow, rare tu. Ah, ah. Rare kan? Wow. Rare Ah, sangat. selalu kita cakap duit Zabah Jepun, duit pokok pisang. Masa hari tu Kak Nida ada satu sekali tu live tengah malam. Kak Nida bercakap Ha. pasal duit pokok pisang. Okey. Kak Nida perasan dekat bilik kelentung. Apa benda dia buat? Rupanya dia cari album duit lama dia. Dia suka dulu kumpul duit lama. Ada kolektor. Okey, 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 okey. Dulu. Best. Sekarang tak Oh, ada. wah. Dulu. Masa zaman Tapi bujang dia kan. sayang.
Oh, payah kan nak dapat tu. Kak Nida nanti kalau jumpa bawa Kak Nida. Simpan elok-elok nak tengok. Ah, ah. Tapi macam kat ujung ni dah macam koyak sikit lah. Okay, alright. Tapi adalah kan, at least Ah. zaman mana kita ada tempoh zaman Jepun ni. Tak Okay ada. kan? Tak hidup lagi. Sebenarnya arwah bapa mentua yang simpan ni. So album tu Ah. suami Kak Nida ambil. Macam tu. Lepas tu Ah. bila korek-korek rupanya bila dia teringat tiba-tiba then dia tengah live tu dia bagi. Terperanjat anak. Cakap pasal duit pokok pisang rupanya kita ada. Muncul pula Wah, dahsyat lah Kak Disebut kat Nida sini ni. $10. Memang pisang, pokok pisang kat sini. Nampak tak? Jelas tak? Ah. Tak jelas. Tapi nampak warna hijau. Ada gambar pokok pisang ke Kak Nida? Pokok Yes. pisang tu Oh. Gambar pokok pisang dengan ada pokok apa lagi ni Kak Nida tak perasan, tak tahulah cakap. Tapi ini $10. Sebenarnya dalam buku Shawat Emerald ni, duit pokok pisang ni digunakan masa zaman Jepun. Tapi kan sebenarnya kurang daripada 3 tahun saja boleh guna. Lepas tu, Oh. Ah. bila British ambil alih, kan? Ah. Kosong. Yelah tak laku, tak laku. Betul 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 betul. Yes. Yelah, ingat Jadi balik apakah sejarah. maksudnya? Jadi apakah maksudnya bila kita bercakap dengan tentang duit kertas? Wang kertas. Nilainya Wang kertas nilainya boleh jatuh. jatuh. Dipegang Ah, oleh kerajaan macam tu kan? Betul tak? Ada ah, di berubah-ubah kan? Ikut dia situasi. boleh dimanipulasikan oleh kerajaan Yes. sesebuah negara. Okey. Betul. Wang fiat ni consider macam tu yang kita kata dalam account bank kan kalau kita kata kita bukanlah kata semuanya transform kepada emas, jangan salah faham pula. Kita memang Betul. gunakan duit kertas. Cumanya Mm-mm. kalau nak buat simpanan ni sebahagiannya ubah kepada simpan emas. Tu yang kata tadi 4 golongan tu adalah orang nak parking simpanan dia. Betul. Tu sebab kita cakap macam ni. Kita bukan menjual. Kita membimbing, kita mendidik, kita bagi tahu kelebihan menyimpan. Tak payah jauh-jauh. Saya selalu jadikan diri saya testimoni yang macam Kak Nida kata lah, untuk diri saya lah. Dah bekerja bertahun-tahun, tak ada simpanan. Tapi Alhamdulillah, masa PKP pula tu, dengan orang kata terkesan, tapi berjaya membekukan, menjadikan ada nilai lah. Ada nilai. Dan macam, boleh pula aku menyimpan. Jadikan dalam bentuk emas dan benda tu Alhamdulillah beranak pula tu macam, oh boleh punya boleh. Macam tu lah keep on. Katalah kalau ketika itulah tak kenal masih bulan agaknya saya mengeluarkan EPF. Duit EPF pun habis tak tahu ke mana. Rasanya lah. Tapi sekarang Alhamdulillah bila kita dah tahu jadi ada je duit lebih kita tukarkan dia. Simpan kat tu. Cuma kita kena pandai lah bak kata Kak Nida dulu. Jangan simpan emas sampai lemas. Itu salah juga. Ya. Kena ada Itu ilmu. maksud Kena tahu. Itu maksud Yati tu. Maksudnya jangan sampai lemas tu maksudnya bukanlah 100% duit kita tu ada duit je terus ke pam terus pada emas. Tak ada. Kita Tak kena ada. ada ilmu macam Yati cakap. Okey. Kalau misal kata memanglah sekarang ni Tuan Aziz Ali kata masa untuk emas. Tapi Mm-mm. bukanlah sepanjang masa adalah emas. Dia sebut kat sini masa untuk emas. Jangan salah faham. Bukan sepanjang masa semuanya emas. Tidak. Kan kita kata pen Tidak. emas, ini emas. Tidak. Kan ada orang yang salah faham terus tembak aja. Tidak. That's why Ah, kenanya ada ilmu. Okay. Kita betul. nak mula pun kan Yati, kalau kita kat public gold ni, kita tak kata duit sedebuk mula. Kena paksa ribu-ribuan untuk mula. Tidak. Betul, Mulakan betul. sikit dulu. Mulakan Betul. sikit dulu. Lepas tu ambil ilmu emas. Ah, betul, Lepas tu betul, bila betul. dah ambil ilmu emas, lepas tu buatlah keputusan sama ada nak tambah ataupun tidak. Jadi kita bila dah ada ilmu emas tu sebenarnya lebih mahal daripada emas itu sendiri. Kalau ada ilmu Betul. emas, kalau tak ada ilmu emas, emas kat tangan pun boleh habis. Ya. Kan, Yati? Kita tak tahu fungsi sebab saya suka perkataan keyword. Emas ni kita simpan mesti ada fungsi. Bak Okey. kata dalam buku Syamrun pun ada tulis. Jangan jadikan sendal pintu. Beli-beli tak tahu nak buat apa. Sendal, Terletak je. sendal, sendal, Asal sendal. ada sendal pintu Di kan. sebelah pintu. Betul, kita beli tu kita kena tahu. Okey, lock ni, okey, ini untuk education. Ini untuk deposit. Ini untuk, dia memang kena ada fungsi. Kalau tak, dia akan jadi macam, kenapa aku simpan emas dia tak ada matlamat, dia tak ada ilmu dan dia Ha, rasa benda tu membazir. Believe on me, itulah yang saya lalui pada 2015. Beli ikut kawan-kawan, lepas tu sombong.
pergi daftar sendiri, tak ada introducer, apa okey je ni. Sebenarnya bila anda menyimpan di public gold, anda kena ada introducer, cari orang macam Kak Nida, cari orang macam saya supaya kita boleh bimbing, boleh bantu. Ah, Dia ah. bukan simpan tu pejam mata, tidak. Dia memang kena ada ilmu dan setiap orang berbeza-beza. Ikut background, ikut duit kocek kita, ikut periuk nasi kita supaya senang kita nak guide. Kan Kak Nida kan? Ya betul. Itu sebabnya Yati, kalau kita kata, kalau kita tak ada ilmu, bila harga naik kita akan rasa macam tak tergapai, tak tercapai kan kalau kita harga Mm-mm. naik. Kita rasa macam sesuatu yang misal kata luar kita punya kemampuan untuk nak membeli emas. Tapi hakikatnya, jangan fokus kalau dekat account gap, kita beli 100 minimum, kita nak tambah 150, 130 pun boleh. Okey, Betul. janji minimum 100, apa yang ada duit kat tangan tu, pump saja dekat akaun Gap, lepas tu anda akan nampak gram emas tu dalam akaun Gap anda. Tetapi kalau harga turun, gram tu berkurang tak Yati? Harga turun, gram bertambah. No, harga turun dalam akaun Gap tadi tu berkurang Ah, tak dia punya gram? Tak. tak. Okey. Kekal. Sama juga Ah, kalau kita dah ada emas fizikal, kata kita beli tu, contohlah kita beli 280 per gram. Hari ini ah, 200, contoh semalam 275. Esok 75. misal kata contoh lagi turun sikit 277. Tapi Ah, gram kat tangan kita tak berkurang. Betul tak? tidak. Sebab Gram kita dah tetap bayar. Dah sama. lock dah. Ya, Yes. betul. Yang Ah. penting, that's why kata, kalau misal kata harga tinggi, harga rendah, kita kena faham maksud pemurataan harga. Kita nak sebut purata tu, pemurataan harga tu yang penting. Kalau Betul. kalau nak tunggu cantik sampai bila pun tak cantik-cantik. Memang takkan cantik. Biasalah nak buat benda baik. Satu lagi Kak Nida, saya tertarik sharing hari ni yang Kak Marini ambil daripada Tuan Syukur lah. Tuan Syukur kan dia suka sharing cerita kan. Dia punya klien hari ni beli dalam saya rasa 25 gram macam tu lah. Berat eh. Cerita dia customer dia ni biasa beli emas kat tempat lain. Okay. Tetapi kedai tu dah tutup. Dan satu isu pula dia susah bila nak jual, bila Okay. nak aranu, nak Ah, beli semua susah kan. Tapi bila di public gold sebenarnya sangat senang. Lepas yes. tu nak jual balik senang. Kita dah lah online merata-rata dan pergi tempat yang kita nak aranu tu, bank warna biru, bank warna hijau, semua terima dengan mudah. Jadi sebenarnya konsep menyimpan emas, kenapa kat Barbie Gold ni, sebabnya dia jenama yang orang memang percaya, dia bukan scam dan memang orang dah terkenal lah. Even bank pun kalau bawa je, oh Barbie Gold yang okay, tak banyak cerita. Tak adalah tanya tu, tak ada tanya ni. Still dia buat proses yang wajib lah menguji ketulinan tu. Tetapi bila Ah, tengok tu orang kata dia well known lah. Well ah, ah. known. Betul, macam Yati cakap, kita beli emas ni, biasa orang akan tanya, boleh jual balik tak? Macam mana nak jual balik? Kedai-kedai lain terima tak? Okey, macam ni. Dia macam ni, orang kata, you kata kedai-kedai lain terima tak? Tak perlulah pergi kedai-kedai lain. Pergi balik kat public gold sebab apa? Pertama kena faham, susut nilai kat public gold paling maksimum pun 9% kalau kecil. Kalau lagi besar kan Yati 6% Ah, aja susut mm, nilainya. Jadi maksudnya mm, public gold boleh bila-bila masa kita walk in saja dia boleh beli emas kita, dah kita telus nampak harga tu terus dah ada kat website. betul, Kita tak, betul, tak betul. payah tergaru kepala hidden cost ke dia ambil kalkulator duk kira-kira kita tak tahu apa benda yang dikira. Jadi Betul, kat betul. public gold yang bestnya harga tu kita nak jual berapa? Dah ada kat website. Okey, pam terus pergi jual. Tapi kebetulan kalau kan dia revise setiap 20 minit. Kalau dia Ah, naik lagi, wah untunglah masa tu kan. Okey. betul. Tapi kan kalau misal kata yang ada account Gap, secara online saja tak payah pergi branch. Maksudnya dia dalam account Gap. Jadi kita nak jual balik dalam website saja. Tak payah kita Ya. kat sini. Tak Hmm. payah keluar, tak payah cek kereta, tak payah parking online. Saya pernah buat sendiri test masa tu PKP kan. Saja Yes. ni tiba-tiba macam, aku nak keluarkan RM2 lah. So saya withdraw, cuma saya tak ingat withdraw tu rasa bentuk bentuk gram ke bentuk RM. RM2 nak keluarkan apa? Bukan, RM2. bukan. 200. So, saya tekan button saya ingat withdraw ke. Benda tu berlaku online. Berlaku tak payah keluar rumah. And then besok tu kalau Maybank lah. Besok tu dah dapat dah. Macam, senangnya, mudahnya. Maksudnya kita Yes. emergency kan. Nak pakai duit ke, nak ni ke. Sangat mudah sistem dia.
Memang orang Faham? kata terjamin insya-Allah. Mudah. Yang paling penting Yes. sekarang zaman sekarang semua nak online lah. Itu yang penting. Ah, Yelah, yang penting Kena tahu. telus. Tak payahlah kita rasa uh, tak tahu apa kat mana kat sini. Kita rasa macam, okey, bayangkan kalau kita kat luar sana, kita pergi jual, orang tu duk kira, kalkulator kata, bagi amount. Yakin ke sebenarnya? Kan, Tahu ke apa kan. benda yang dikira, apa yang ditolak, apa yang dicampur kan? Tak ada. Lepas Kat tu Kak sini, Nida baru telus. teringat. Hari tu Kak Nida ingat tak saya perasan saya jalan-jalan yang area dekat saya kata kawasan perumahan saya tu. Ingat tak yang saya cerita Ah, kedai emas tu? Bayangkan, okey dah lah kita cerita kita boleh pergi kat Public Gold tu sendiri kan untuk apa orang kata buat emas kita dah jual ke arah ni. Kedai ah, emas yang saya pergi tu, jenama ah. lah jenama lain, menerima emas Public Gold dengan harga yang tinggi. Sebab sesaja sembang Wow. dia. Sebab dia kata apa? Oh ini memang laku keras. Nak Kak Nida kad emas yang kad 1 gram tu memang Gold bar. Ni. gold bar tu macam tu kan Kak Nida kan. Ya Allah Kak Nida. Masa ketika itulah saya tengok harga dia ambil lagi tinggi daripada harga Public Gold. Public Gold. Ini menunjukkan keyakinan sekeliling tu macam mana dia sendiri pun boleh ambil tinggi. Sebab dia kata oh benda ni ramai orang cari. Lagi satu dia limited edition. Lagi satu Dekat orang banyak-banyak. maksudnya kalau 1 gram gold bar kat sana ambil lebih tinggi. Wah, Yes, jadi aim sajalah. Yang penting kita nak membeli emas ni, kita nak jual semula tu, kita nak dapat harga tinggi. Yang itu kita betul. penting. Betul. Tapi kalau misal, maksudnya dekat gold bar 1 gram dekat public gold tu, dia dah memang standard lah kan. Kalau Ah, ada ah, offer lebih tinggi, yes you go ahead lah untuk offer lebih ah, tinggi. Tapi ah, ah. kalau yang misal kata nak dapatkan harga berapa harga tu memang telus lah dekat website public good. Kita tak payah Betul. sangsi dah. Kita Ah, tahu yang ah. tu. Maksud Yati kat sini, kalau ada peluang kat mana-mana lebih tinggi, go ahead. Lepas tu kalau kita bawa kat luar negara pun terima Yati. Bawa kat Mekah, Yes, kat Madinah pun terima. betul. Ya, Alhamdulillah. Tak adalah orang kata, bukanlah. Kita sebenarnya banyak tengok syarikat-syarikat. Memanglah kadang-kadang kata, mahal lah. Bila ada juga orang kata mahal tau kat Nida kan. 100, lepas tu 1 gram kita. Sebenarnya kita tak ada hidden cost, hidden charge. Tak ada. Melainkan bila kita nak withdraw, of course lah nak post ke kita, takkanlah tak charge cost Cost post tu. post. Cost post. Gold in transit. Yati kan, CapCut, cost post, lalu Saya CapCut pun ni pun okey sikit. Hari tu masa kita iklan yang masa nak cakap CapCut tu dah bergaduh-gaduh. Ya Allah, Zaidia tu pun tegur. Kau kenapa sebut CapCut tu bunyi dia macam lain? Tak. Lain bunyi dia. Tapi nak tunjuk keyakinan benda tu dah diterima pakai. Orang luar, company luar, lokal semua dah macam mudah. Kita pergi tempat ni pun ada yang menerima kita tanpa banyak soal. Oh, benda tu well known kan. Okey, banyak company yang di luar sana menawarkan segram kadang-kadang kejap. lebih Nak murah. tanya, hari ni cuti ke? Hari ni Patutlah. Kalau tidak kan 8.30 dia dah minta diri dah dulu. Kak Nida, saya dah 8.30 ni. Dia tengok 8.40 masih lagi di dalam kereta. ada hari ni cuti. Sekejap lagi saya keluar jap. Boleh borak lebih. Pergi rumah mak je ada hal sikit nak minta tolong mak. Okey. Alright. Lepas tu kan Kak Nida dia kata murah tau Kak Nida 1 gram. Tapi lah sebab kita ni adalah ilmu sikit-sikit pasal emas. Saya cakap lah dengan dia, Uh-uh. 1 gram banyak ni Oh memang Uh-uh. murah Kak Nida. Lepas tu saya cakap, oh itu gram kompol. Dia konsep dia sebenarnya banyak. Company kat luar buat konsep macam kita GAP tu. Lepas tu saya kata, okey saya nak keluarkan gram tersebut dalam bentuk emas fizikal. Boleh. Dia pun tunjuk saya. Okey, macam ni. Kak Nida, dia ada charge. Bila saya kira balik, mahal. Sebab kita tahu benda tu kan. Saya tahu, jadi benda tu you kena ada ilmu, you kena faham supaya senang buat perbandingan. Tak boleh simply kata, dekat Public Gold emas 1 gram macam ni, dah terus nak pangkal, terus tak nak buat perbandingan. Sebenarnya kita kena ada ilmu, senang kita buat perbandingan. Oh, tempat lain ada, murah. Tetapi bila keluar, ada charge ini, bila pusing Yes. balik, rugi. Ya, betul. Ini yang saya Betul belajar. sangat Yati.
Kak Lida pun ingat juga, kan kalau kita pergi shopping komplek, kita ada lalu kedai-kedai, kita akan nampak dia akan terakan harga emas tu kan, harga Ah, emas, gold bar. Tapi kan hakikatnya harga macam yang gold bar 99 kan, okey. mm-mm. Kat situ harga raw saja rupanya. Okey, Betul, belum harga upah lagi, belum lagi bila dah lengkap tu macam Yati cakap lah, at the end dia jadi lebih. Okey, betul, tapi kalau dekat account gap tidak, kita tahu kita tak dah lah join percuma, betul tak Yati? Join percuma. betul. Sepanjang simpan tak ada charge pun dikenakan. Kan? Tak ada charge Betul. dikenakan. Memang beli pun Ah, harga raw. Cuma ah, satu je, kita nak kekalkan 1 gram dalam akaun, menunjukkan akaun gap kita tu kekal aktif. Itu parking kat situ je, satu je. Anggap tu satu tu jangan usik. Nak consider betul. akaun kita aktif. Ah, Selebihnya bila nak keluarkan, charge premium tak adalah banyak. RM10 saja charge premium. Lepas tu betul. ada yang tanya kat Nida, premium ni apa pula? Okay, alright. Mungkin orang tak faham apa makna gold premium. Gold Ah, premium ni macam ni lah. Maksudnya kalau orang buat kerja, company tu buat kerja, consider upah kepada mereka lah. hmm, Transportation mereka, consider pengurusan mereka. Jadi hmm. setakat 1 gram tu RM10 saja charge premium dia. Masih Jadi murah. Masih murah. Okey, RM10 saja. Tak adalah lebih daripada RM50. Lepas tu, kos pos, of course lah hantar pada kita pakai pos, pakai ada Hmm, kos lagi. Dua hmm, saja. Kos hmm. premium consider dia orang punya pengurusan dan juga kos pos. Bagus. Jadi Itu je. dapatlah, terimalah emas ini dengan senyuman. Siap dengan gold card InsyaAllah. folder lagi kan? Kan? Bernilai pula yang ini. Best ke tak best kan? Kita simpan Best. duit, kalau mereka ada yang tanyakan Kak Nida, kalau simpan dalam akaun Gap tu kena ada upah simpan ke? Tidak. Tak ada Tidak. upah simpan. You nak simpan 1 kilo dalam tu pun tak ada sebarang charge pun dikenakan. Yes. Ha. Betul. Kalau Betul. simpan dekat luar ada perkhidmatan charge, service charge sebab dia orang punya income. Tapi dekat public go tak ada charge dikenakan. Betul. Kan? Betul. Memang Cuma untung kan. Ah, Cuma kan Yati, kalau ada ah, jugalah kawan-kawan kita yang nak tutup akaun Gap, alright. So dia keluarkanlah hmm, semua. Lepas tu hmm. bila nak start balik kenalah RM50. Of course lah dulu, Oh. yes, nak start balik kena RM50. Kan dah rugi kan. Jadi Biar je. dia Biar je. biar saja. Biar saja. Hmm. Jadi, tu katakan jadikan simpanan yang dilupakan. Kena ingat tu. Betul. Betul. Ha, Biar je. Biar je. Sebab satu masa kita akan memerlukannya. ya InsyaAllah. InsyaAllah. betul. Itulah. Kalau bisa kata yang nak berkahwin tu, yang nak consider nak jadikan mas hantaran ataupun consider mas kahwin kan. Sekarang ni Hmm. kita dah tukar dah trend sekarang kan Yati. Tak ada Ya. lagi bunga digubah-gubah lagi. Tak ada lagi dah. Uh, Bagi Tukar. Dina. Cantik. Suka sangat tengok. I Yati, think. Ah, kejap. Yati mas kahwin dapat emas ke? Dapat hantaran emas ke? yang apa kalau apa gelang tu adalah kak. Antaran tu antaran ni. Lupalah kak. Itu pasal Macam Kak Nida, zaman Kak Nida belum lagi emas-emas ni Yati. Maksudnya of course lah oh cincin tu semua ada. ah, Maksudnya ah. yang mas kahwin, yang sekali bagi Oh, mas kahwin tu. kita Dina Kan? ke apa? Tak ada lagi. Tak ada Belum masa tu. ada lagi. Alah, Tak jealous lah famous. Yati. Jealous kita tengok orang dapat emas kan macam tu. Sebab dulu ambil Ya. duit digubah-gubah jadi bunga. Bila buka balik duit tu koyak-koyak. Saya masih zaman bunga-bunga lagi tu. Zaman bunga-bunga lagi tu. Tu bila Ah, buka koyak-koyak. Lepas tu berlubang-lubang. Aduh. Lepas tu kalau sekarang ni mana ada terima kan? Tak terima lagi yelah, kan? yelah. Jadi anak-anak muda ubah kepada sifat emas untuk pengantin perempuan tu. Yati, Kak Nida nak share satu tips yang Kak Nida tengok daripada Ustaz Khairul. Okey, Okey, ni untuk orang yang nak kahwin tau. Orang yang nak kahwin. Okey, kita ni, contohlah kita ni yang si perempuan. Okey, ah, si perempuan ni berdikit-dikit simpan emas. Okey, kononlah dia belum ada pasangan lagi lah. Contoh belum ada pasangan lagi. Consider target dia nak menyimpan emas. Dia simpan berdikit-dikit, beli ambil promosi 10 kali bayar, 1 dinar. Okey, ah, ah, dah ah, habis 1 dinar, dia sambung lagi promosi 10 kali bayar. Sambung dan sambung, at least okey dah adalah beberapa dinar kan. Okey, ah, tibalah jodohnya, lepas tu dah jumpa pasangan, okey, plan nak kahwin. Okey, ah, emas yang dekat si perempuan, ah. jualkan kepada si lelaki. Oh, Okey, jualkan okey. kepada si lelaki, Ah, lepas tu
duit dapat daripada lelaki tu gunakan untuk majlis perkahwinan, kos-kos majlis perkahwinan ke whatever ke yang nak Ha, tampung kos perkahwinan. ha, Okey, lelaki dah belikan emas ha, ha, dekat tangan lelaki. ha. Jadikan emas itu sebagai Sebagai mas hantaran. kahwin kepada Ah. perempuan. Jadi difungsikan tak emas tersebut? Betul, betul, Jadi betul. maksudnya emas ni dah dekat tangan perempuan. Jadi bila Ah, emas ni dekat tangan perempuan, ah, besok bila terdesak ke, bila kita dah ada consider dah kahwin, of course lah dunia kehidupan perkahwinan ni dengan nak rumah ke, dengan nak betul. anak ke kan. Ah, Boleh guna pakai sebagai dana kecemasan. kecemasan. Boleh rolling, boleh guna macam-macam. Tapi lah Yes. betul juga tu kan. Dia dah ada, dia jual kat lelaki, duit tu boleh Ah, guna pula beli barang. Lelaki tu ah, bagi pula balik dia untuk hantaran. ah, ah. Brilliant. Yang Lepas tu perempuan emas pun tu simpan. tetap ada dekat diorang. Tetap perempuan tetap dapat emas tu. Lepas tu besok dalam kehidupan rumah tangga guna pakailah sebagai dana Yes, kecemasan. yes, Best ke betul. tak best? Fungsikan Memang emas best. tu. Memang best. Memang best. Itu sebab kita kena tahu fungsi. Ya, Jangan macam tak tahu benda ni bagus. Benda tu yang ada ilmu tu. Sebab sebenarnya saya pun ramai juga anak-anak buah kan. Bila kita share dekat status WhatsApp. Cantik lah kak. Cantik kak cantik. Lepas tu kan ada orang share gambar hantaran kan. Tu cakap dengan, sebenarnya tak payah cakap. Bila dia tengok gambar kak cantik lah. Maknanya dia ada dreams. Tu saya kata korang ni yang muda ni untung. Lepas tu sekarang ni dah macam-macam design. Boleh buat kelopak kan. Dia taruh kan. Ada satu tak pun apa. tak apa. Ada Yati seribu buat tak buat apa. anniversary perkahwinan. Buat hantaran tu buat balik kalau dah diala sangat. Buat dia sendiri. Lepas tu ambil gambar abang. Abang bagi kat saya pun. Betul-betul. Yang at the end kita nak perempuan yang untung. Oh marahlah aku tak tahu Betul. dengan. Ah. Aduh. Ya Best betul. Jadi sharing-sharing maksudnya macam-macam. idea tu memberi, that's why kita kena ada training kan. That's why kita kena Betul. sentiasa ambil ilmu orang yang lebih berpengalaman. Lagi Betul. satu, yang ini pula tips daripada Tuan Zulkifli. Okay. Uh-uh. Kak Nida Uh-uh. selalu tengok dia orang punya video. Okay. Salah Uh-uh. satunya, contoh nak beli handphone mahal lah. Okay. Uh-uh. Handphone Uh-uh. mahal. Beli Contohlah anak you ni. nak beli brand I lah kononnya kan. Tak boleh Uh-uh. sebut. Uh-uh. Cantik ketat kat situ. Uh-uh. Okey, jadi sama ada, okey, mana lebih bagus? You gunakan emas yang you ada ni, Uh-uh. okey, Uh-uh. hantar ke Arano, dapat tunai segera, Uh-uh. bayar cash kat sana. Uh-uh. Alright, itu Uh-uh. satu. Ataupun you ambil dekat kedai sana tu, Uh-uh. pakai loan dekat kedai sana tu, tapi dia Uh-uh. charge pula. Mahal Charge interest loan. kan? Uh-uh. Jadi mana lebih berbaloi? Gunakan Uh-uh. emas ni, lepas tu besok ada duit, bayarlah berdikit-dikit, emas dapat balik. Betul? Betul-betul pusing Handphone dah ada, balik. emas dapat balik. Jadi Betul-betul. beli pun dulu berdikit-dikit kan? Ah, ah, Bila ah, ada ah, duit. Belilah satu ah, gram berdikit-dikit. Orang ah, kata ah. alah 1 gram celah gigi. Tak ada. Kalau dah 12 bulan dah 12 gram. Gunakan emas ni, belilah apa yang you nak target tu. Contoh nak laptop ke, whatever ke. Ah, Ambil ah. ini, hantar Aranu dapat tunai segera, dapat barang itu. Berdikit-dikit tebus balik, dapat emas balik. Jadi berbaloi Betul. tak emas tu? Difungsikan untuk kegunaan yang bermatlamat, yang penting, yang bukanlah untuk shopping-shopping, tidak. Untuk yang Betul. tujuan ada belajar, kita nak pakai ganti handphone lebih bagus, macam tu Ah, lah. ah. Betul-betul. Saya So pun dua hari tips tu tu. baru-baru guide sebiji macam Kak Nida cakap. Kebetulan dia tanya, dia call saya kan. Ti, aku ni adalah, dia beli tu lah Dina. Adalah dia buat EPP, dia dapat rasa dia tu eBay One Best. Tapi dia kata, nak ni lah. Beli hantaran, dia nak bagi hadiah lah. Hantaran Ha. dekat bakal anak dia. Saya cakap dia macam ni, kau tak payah pening. Kau kan ada emas kau tu. Kau Aranu kan? Duit tu kau pergi beli emas 916 sebab dia nak bagi anak perempuan Ha. kan. Lepas tu Yes. nanti kau memang ada rezeki tu kau ambil lah balik. You tak you Aku tak teringat pula. Okey 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 okey. Terus dapat idea. Maknanya Aranu Ha. ni jangan saya saja masuk. Mesti ada fungsi macam Kak Nida Yeah. cakap. Dan biar ada matlamat. Dan matlamat tu pula yang penting bukan shopping. Mesti Yes. matlamat yang menjana sesuatu untuk kita. Ada Ya. manfaat. Dia kata, Keperluan. Yang bagus lah. keperluan. So dia kata, baguslah beli emas dapat emas. Lepas tu aku rolling balik dapat duit pun beli emas. Alah benda tu terpulang. Ada benda beli lain. Tapi make sure yang kita beli tu dapat benefit untuk kita lah. Manfaat.
Jangan jadikan hutang dan beban. Ya, Okey, Kak betul. Nida, dah 8.52. Terima kasih banyak. Best hari ni. InsyaAllah kalau saya sempat tengah hari, saya cuba live kot lah. Ada kawan-kawan kan, kita Eh, masuk. malam tadi live dekat IG ya. Kak Dida perasan macam mana? Oops. Kak Nida, sebenarnya ni kan orang selalu cerita dia pergi kat F kan, masa dekat kita live ni dia F tu dia live kan juga. Saya pun teringin nak buat tu tapi saya baru teringat saya ada I tu kan. So saya buka info satu lagi, saya tekan je live Kak Nida tapi saya tak tahu lah jadi apa. Cuma saya tak pandai lagi macam ni kan kita nampak orang Oh, komen-komen kan. maksudnya live dekat sini. Lepas Buka tu, dua handphone. Dua handphone. Handphone satu oh lagi. dua. Dua. Ah, kena Ada ada satu dua je. lah. Okey. Tapi masa tu macam, oh okey okey. At least bergerak lah. Kalau tak apa, post kat sini saya lah. Asyik post kat sini je kan. So saya terfikir kalau F tu kita boleh live juga serentak. Sebab rasa Kak Ita itu dia buka FB ni kan dengan TikTok ni. So saya, try lah sambil buka TikTok sambil try yang buka yang lain tu. Tapi maksudnya dua lah. Dua ni lah. Kena pakai Dua dua handphone lah. gadget. Dua handphone. Oh, Hmm. okey. Yelah, kenalah diusahakan kan. Kalau Ah, nak berjaya, ah. kenalah consider buat yang lebih kreatif. Betul lah tu. Akak tak tahu saya Sebab nak apa? survey akak punya spek handphone tu. Okey tak? Speknya okey. Tak boleh beli lagi lah. Duk macam, mana ni nak beli, mana nak beli. Ujang ni, Dan dah nak keluar dah. Kau masuklah, Jang. Ada Semalam ni, kawan. Eh, member yang Ujang ni. pakailah konsep ni tadi. Hantarlah Ah, sekeping dua untuk dapat handphone tu. Kan idea tadi dah bagi dah tu. Jadi lah kan. Aduh. Apa ni semalam kan cerita dia Kak Yah ajak. Lepas tu lah Ujang. Tadi teacher live pukul akak live pukul apa 8. 8 kan Kak ni dah 8 lebih juga kan live kan. 8 lebih. Kak Yah je kan. Tapi saya sebenarnya semalam memang kepala jam juga. Ni sebenarnya hari ni cuti sebab kepala jam ni. Lepas tu Kak Yah ni tiba yang kelakar ni Kak Nida. Tiba nampak Suzy. Bila nampak Suzy tu macam mana aku nak tekan Suzy jap. Suzy kena live dulu. Suzy kena live dulu. Maksud sempatlah 3 orang. Tapi semalam kita orang lebih macam sangat santai. Cerita pasal sebab saya cakap dengan Suzy macam ni. Kak Yah tanya, Suzy nanti tinggal mana yang event JRP tu? Lepas tu saya cakap dengan Suzy masa cuti sekolah dia punya terperanjat. Ya ke Yati? Harga naik mencanak Kak. Tak book lagi ke? Semalam baru dia book kot. Bila dia tu, lah Yati tu. So survey-survey sekali sebab Kak Yah pun kau boleh nak tinggal dekat-dekat situ kan. Tu dia kata kalau Kak Yah bawa kereta tapi nak tinggal dekat yelah at least boleh berjumpa-jumpa, mix around Jadi kan. jadi maksudnya dah berjaya book lah. Yang penting nanti tak ada kosong pula. Saya rasa berjaya kot. Nanti cuba tanya kat grup. Sebab semalam Ah, macam ah. tau, mata masing-masing macam mata panda. Sebab itulah sebab Kak Dida pun dah ngantuk dah semalam. Kalau tidak memang nak join lah. Sebab kan kita dah ready kan. Sekali tak Yelah. dah tak boleh. Nanti sekarang kan blur je Yelah. dalam tu kan. Saya Oh, pun sebab dah lama tak live. Tekan je berapa lama button. berapa lama live semalam? Semalam kita habis semalam kelas 11 lebih ni dah kan. Lepas kelas Ah, ah. kita terus start. Semalam saya dengan Suzy pun habis pukul berapa 12 kot. Dengan Kak Ia dekat-dekat pukul 1. Itu pun macam sembang je. Memang sembang. Tu dia tanya, Yati memang biasa tidur lewat ke? Saya tak adalah lewat Kak Ia. So, besok nak sekolah. Dah lah pergilah tidur. Tak apa kalian nak tidur lah ni. Ni lah member ni pun ada ni. Ujang. Lepas tu ada lah member yang ni kan. Dia pun terperanjat. Jarang lah nampak akak live malam-malam. Memang tengah malam live. Kalau Aduh. tengah malam kadang-kadang memanglah tak ada siapa-siapa yang ganggu. Cuma kita ni boleh bertahan atau tidak aja kan. So boleh Betul. selalu Melainkan saya kena test diri saya. Kalau saya pagi, kalau Sabtu Ahad lah kan. Macam siang tu tidur. Memang saya lah kena tidur tu. Dah macam Kak Marini punya tu lah kan. Baru malam tu macam celik mata. Kalau tak, sangkut juga tu Kak Nida. Kak Nida jenis tak boleh tidur siang. Kalau Oh. tidur siang Ah, ah. sepanjang bila dah bangun tu dia macam apa kurang Selesai. kurang vitamin, kurang Ah, kurang faham. macam
Tak tahu kenapa. Kalau Kak Nida tertidur siang, sepanjang bila dah bangun sekarang, dia macam something wrong. Macam tu. Itu Kak Ah, Nida. faham, 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 Wa- faham, faham. Walaupun orang kata si rumah nanti boleh tidur ke apa, Kak Nida tak boleh. Tak Tak boleh, tak biasa menjadi. Tak Ah, biasa. Jadi dia jadi saya tengah lagi hari lah. lemah, lemau. Dia jadi lemau. Hmm. Habis Kak Nida tu tidur pukul apa? Kalau macam kita meeting tu kadang-kadang, lepas tu godek-godek, edit-edit, sambil Ah, edit-edit, handphone tu kan, bam. oh, tidur lah Kak Nida. Kak Nida, Ujang kata sel-sel otak tak berhubung. Betul lah kan? Kita Sel-sel macam tak berhubung, betul-betul. saya sel-sel otak tak berhubung lah ni. Aduh. Okey, okey. Dah pukul 9 dah. Hampir lah, hampir lah. Terima kasih banyak. Seronok dapat borak dengan Kak Nida. Bestnya. Nanti, Bila bagus. bila bila plan nak live lagi? Saya insyaAllah tengah hari ni kalau sempat, lepas dah sama ada sebelum ambil anak, ataupun sebelum ambil anak kot, ataupun petang. Petang saya dah balik rumah. Cuma Kak Nida, malam semalam, Suzy cakap, sebenarnya kita ni asyik cakap je, tapi insyaAllah lah cakap pun doa kan. Suzy cakap dengan saya, Yati, arrange je lah live TikTok. Kita buat group sebab kita bercakap, thank you Jang, Dan pun nak start kerja. Good luck, selamat bekerja. Kita akan live. Malam Ah, tu ah. dia dah cakap, Kak, sebab kita nak ambil reach tu 2 jam. Kita akan masuk Ah, ah. kotak-kotak siapa yang nak keluar. Bukan nak keluar. Bila kita ramai, dia nak keluar kejap pergi toilet, dia nak biarkan kamera dia on, tak apa. Maknanya kita akan bagi, okay, lepas Wani cakap, Kita ingat tak kawan saya yang geng crochet tu, dia pernah buat kan? Yang ajar Kak Nida, Kak Ita masa dia terbaring kat Ah, hospital tu. ah, Okay. ah. Dia live, dia ajak geng-geng crochet dia. Kadang-kadang dia jadi host, kadang-kadang kawan jadi Apa host, tapi macam crochet? Crochet. Pinky Frog. Pinky Tak, apa? Pinky geng Shop. geng geng. Tahu geng Geng crochet. mengait. Geng mengait. Oh, Crochet. okey. Ah, Crochet. crochet. Lepas tu, dia akan biarkan kamera dia terbuka. Nanti kawan dia masuk. Kawan dia mengait lah. So, macam diorang memang tak tunjuk muka sangat. Diorang tunjuk mengait je sebenarnya. Okey, Okey. Ujang. Good luck. Semoga Ujang hari ni dapat ikan besar. Member saya ni buat bisnes coating kereta. Pergi kat Ujang kat Melaka. So, saya pun cadang insyaAllah. Dia okay macam ni. Malam siapa boleh on je. Siapa yang nak masuk grup, masuk je grup kotak-kotak. Sebab kita nak reach 2 jam tu Kak Nida. Kita So, kotak ke algorithm. kita nak live masing-masing? Saya pun tak ingat. Semalam pun terkial nak masuk kotak, nak tekan tu. Tak perasan kotak ke. Kalau boleh jangan kotak. Jadi orang yang lain tu tetamu saja. Jadi diorang tak live. Jadi maksudnya kita buat live masing-masing. Okey. At least empat Boleh je. orang. Empat orang. Masing-masing ada dekat macam ni lah kan. Live masing-masing. Okey, Itu boleh. baru ada consider ada reach. Macam tu okey Ah, lah. sebab yang Boleh? penting bagi live kita lama masing-masing. Okey, boleh? Sambil sembang-sembang lah. Okey, sekarang ni dah. Hari ni dah pukul 9 juga. Terima kasih banyak. Saya nak bagi rumah. Nanti apa kita roja. Terima kasih Kak Nida. Alright, Mak kat mana? Dah sampai dah pun kat belakang. Bye. Alright. Okay, salah dengan Mak. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nida. Terima kasih Kak Nida. Okey, terima kasih kepada Hayati Kanola sebab join live Kak Nida. Okey, tiba-tiba ingatkan dia kerja. Rupanya cuti, that's why lah lebih live lebih lama sikit. Selalunya setengah jam aja dengan Hayati Kanola. Okey, so Kak Nida sambung balik. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang masih lagi ada online bersama dengan Kak Nida. Okey, hari ni Kak Nida sebenarnya nak sharekan topik. Okey, pasal kalau kita bercakap tentang harga naik atau harga turun, kita macam mana ni? Kita rasa, tapi hakikatnya kan, kalau kita dah ada ilmu emas, okey, kita akan senyum semua. That's why Kak Nida punya tajuk kat sini. Harga naik, harga turun, senyum semua. Yes, sebenarnya kan apa tahu? Apa maksudnya kalau kita harga naik, harga turun tak jadi masalah kepada mereka yang dah ada ilmu emas. Terima kasih kepada kawan-kawan yang jaga Nida. Sebenarnya macam ni. Kalau harga naik, okey, hari semalam adalah 1 gram RM275 per gram. Okey, hari ini dia naik RM5. Jadi dia dah menjadi RM280. Tetapi hakikatnya kalau kita ada duit ketika ini, hakikatnya sebenarnya nak membeli emas ni ada consider macam kita kena pasti kita ni adalah dulu merupakan penyimpan emas. Kita kena pasti kita ni penyimpan emas. Jadi objektif kita adalah untuk menambah simpanan kita, menambah gram emas kita.
Jadi kalau kita kata objektif kita adalah penyimpan emas, bukan peniaga emas. Okey, terima kasih kepada yang join Kak Nida. Okey, kita bukan pelabur emas. Jadi harga naik, harga turun kita tetap beli. Sebab apa? Okey, tips daripada pakar-pakar ataupun otak-otak emas. Okey, ceritanya macam ni. Bila harga turun, kita tetap beli kalau kita ada duit dekat tangan. Jadi consider kita membeli lebih. Lepas tu esok lusanya harga naik pula. Okey, tak apa. Harga naik ketika itu walaupun kita ada duit kat tangan, sebelum duit tu cair, sebelum duit tu habis, kita grab juga harga yang naik tu. Sebab apa tahu, kalau kita nak kena faham kat sini. Harga rendah kita beli ketika ada duit dekat tangan, tapi kita beli lebih. Tapi harga naik, yes, kita tetap grab. Sebab apa? At the end dia akan menjadi harga purata juga. Itu namanya contoh RM275 kita beli 10 gram. Contoh 280 hari ni RM280 segram, 1 gram naik, tapi at the end bila kita dah bahagi dua, bila kita konsisten membeli, kita dapat lagi harga lagi cantik. Dia kita panggil pemurataan harga. Itu perlunya ada ilmu emas. Jadi bagi penyimpan emas, objektifnya adalah untuk tambah gram emas. Okay, so kalau kita kata, alright, dah faham tentang pemurataan harga tu kan, kita dah akan consider macam, okay, kita dah tak kisah pandang harga. Yang penting simpanan kita bertambah. Tetapi siapakah yang patut nak membeli emas ini? Kalau kita kata nak membeli emas ni, jangan ikut-ikutan. Tapi kita kena faham, okay, kita kena tahu adakah kita ini seorang yang boros berbelanja. Kalau kita merupakan seorang yang boros berbelanja, duit kat tangan tu mudah saja cair kan. That's why kat sana kita kata kena beku kan. Tak kisah pandang apa harga sekalipun. Jadi kalau kita merupakan seorang boros berbelanja, duit mudah cair, tak tahu duit tu pergi mana, jadi anda adalah orang yang antara orang yang perlu ubah kepada simpan emas. Jadi kita nak elakkanlah duit kita daripada cair. Kalau tidak kita kata, mana ya duit tadi? Mana ya duit bulan lepas, ataupun kita dah hari tu keluar KWSP 10,000, mana yang perginya, tak perasan. Jadi kita tak bekukan cepat-cepat jadi emas. Jadi mereka yang ada penyakit, kita kata penyakit lah sebenarnya, penyakit boros berbelanja ataupun susah nak kawal duit daripada cair, jadi kena ubah kepada simpan emas. Itu antara salah satu golongan yang wajib simpan emas. Yang kedua, terima kasih kepada Falisha Adrina Jain Kak Nida. Yang kedua adalah mereka yang bisnes. Tadi Kak Nida pun ada cakap dengan kawan Kak Nida tadi, Yati Kanola, 4 golongan ni. Yang kedua adalah mereka yang ada bisnes, ada consider buat online bisnes, ada ataupun buka warung-warung ataupun buat apa saja yang memberikan income. Okey. Tetapi untung bisnes tu tak nampak. Okey, tak nampak mana perginya untung bisnes ni. Okey, dok rolling, untung bisnes tu tak nampak. Jadi nak nampak untung bisnes tu, bekukan jadi emas. Jadi duit yang ada lain tu yang di rolling kan. Okey, yang untung bisnes tu bekukan jadi emas. Kalau nak modalkan untuk bisnes lebih besar, guna pakai dan aranukan, kita dapat modal pusingan semula. Okey. Yang kedua adalah golongan yang nak parking simpanan dia kepada simpanan yang lebih padu. Parking tu untuk jangka masa panjang, bukanlah untuk jangka masa pendek. Consider dia dah ada duit simpanan, jadi sebahagiannya ubah kepada simpan emas, sebab emas adalah kalis inflasi. Emas kan dalam jangka masa panjang nilainya adalah uptrend. Jadi pastikan kalau nak elakkan duit kita daripada terkesan dengan inflasi tu, di mana kita maksudkan inflasi tu apa? Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Itu maksud inflasi. Kuasa beli duit makin menyusut. Dalam erti kata lain, nampak je dalam akaun bank tu digit dia banyak. Tapi hakikatnya kekayaan tak bertambah sebab kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan sesuatu barang yang sama. Contoh paling ketara, macam Kak Nida dulu beli emas kan, tahun 2019. 1 gram, consider 1 gram yang kita bercakap pasal 1 gram. Masa tu harganya adalah RM214. Sekarang ni 1 gram juga
RM280. Jadi maksudnya kita guna duit lebih untuk mendapat barang yang sama 1 gram tersebut. Itu maksudnya kuasa beli duit makin menyusut, terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Lepas tu yang keempat, golongan yang wajib simpan emas adalah mereka yang consider macam dah buat simpanan. Dah buat simpanan ni, tapi ambil balik. Consider simpanan dekat bank tu bocor. Dah buat simpanan tapi ambil balik, guna balik. Jadi tak capai kepada matlamat kita. Tak ada, jadi nak wujudkan dana kecemasan tu tak ada. Dia tak menjadi. Terima kasih kepada Jiha Osman join Kak Nida. Jadi 4 golongan ni, kalau anda dari kategori 4 golongan ni adalah mereka yang wajib nak menyimpan emas. Okey, terima kasih kepada Rara. Terima kasih join Kak Nida. Jadi kalau kita kata harga turun naik macam mana tu Kak Nida? Jangan fokus pada harga, sebab kita adalah penyimpan emas di mana objektif kita nak tambah gram, nak tambah simpanan. Yang penting kalau kita kata harga naik atau turun, konsistensi yang menyebabkan kita dapat pemurataan harga yang cantik. Pemurataan harga. Kita sebut harga purata. Harga rendah kita beli, harga tinggi kita beli ketika ada duit ke tangan. Bila kita dah campur balik, bahagi kepada kekerapan kita membeli, kita dapat harga purata sebenarnya. Jadi kita win-win situation. Murah kita beli, tapi fokusnya murah tu kita beli lebih. Bila harga naik ketika ada duit kat tangan, kita beli berdikit-dikit. Okay? Jadi yang penting elakkan duit tu daripada cair. Jadi elakkan simpanan kita daripada bocor. Bila dah beku jadi emas, lagi lama kita peram, lagi untung. Okay. Jadi paling contoh yang Kak Nida nak cakap ni, contoh testimoni Kak Nida sendiri. Kak Nida beli 2019 RM214. Jadi harga ni, nilai hari ni RM280 segram. Jadi nilai dia makin naik jangka masa panjang. Emas ni kita janganlah beli hari ini, lepas tu minggu depan kita kata dah untung berapa. Tidak, kita bukan pelabur. Okey, kita bukan pelabur emas, kita adalah penyimpan emas. Objektif kita tambah gram emas. Okey, kalau kita kata dekat public gold ni macam mana kaedahnya? Dia tak ada dividen. Dia tak ada sebarang janji bulan, bintang, pelangi, bagai, tak ada. Kita hanya dekat public gold beli emas, dapat emas. Beli ketika harga rendah, jual ketika harga tinggi. Itu saja. Untungnya beli emas ni apabila kita jual semula. Tetapi tak ada sebarang pulangan bulanan, harian ke apa, tak ada. Jangan salah faham. Okey, dia telus, mudah, patuh syariah. Okey. Anda boleh pantau dekat website melalui website public gold ataupun melalui apps. Bila kita dah join tu akan diberikan SOP pada kita, cara nak membeli, tips-tips ataupun promosi dari masa ke semasa, bagaimana cara nak membeli emas dengan ilmu. Yang penting bila nak beli emas ni, pastikan ada ilmu. Dapatkan ilmu daripada mana? Daripada buku-buku yang ditulis oleh pakar-pakar keuangan ataupun daripada otai-otai yang dah sedia ada dalam masa yang sama merupakan dealer rasmi kepada public gold. Jadi bila kita dah ada ilmu emas, kita harga naik kita senyum, harga rendah lagi kita senyum. Okey, kalau harga naik kita tahu simpanan kita makin naik nilainya. Makin naik kita punya simpanan. Kalau harga rendah, harga berkurang ke emas kita kat tangan? Tidak. Dia tetap juga 10 gram ni 10 gram juga. Selagi kita tak jual, kita tak ada rugi pun. Okey, kita nak menjual tu of course kita kena ada ilmu. Bila harga tinggi kita jual lah. Kalau harga rendah maksudnya masa untuk kita borong. Bukan masa untuk murung. Okey. Yang penting yang kita adalah beli emas, dapat emas kat public gold. Jadi tak ada sebarang skim atau program, tak ada. Consider pulangan bulanan ke semua tu tak ada. Tak wujud dekat public gold. Okey, so kepada kawan-kawan Kak Nida yang belum memiliki simpanan emas, yang mana ini adalah kaedah yang mudah, murah, telus, patuh syariah. Jadi mula bertindak, jangan tunggu-tunggu. Lagi kita tunggu, lagi kita rugi. Sebab apa? Kita dah rugi ke kemudahan yang disediakan. Kita dah rugi promosi yang disediakan. Kita dah rugi duit kat tangan nanti dah cair dulu. Jadi mulakan hari ini, sebab harga hari ini akan menjadi sejarah untuk akan datang. Macam Kak Nida dulu kan? Kak Nida selalu bercakap dari segi testimoni Kak Nida sendiri.
langkah pertama Kak Nida dulu. Tahun 2019 adalah langkah pertama pada harga 214. Hari ini takkan dapat lagi harga 214 tersebut. Rindu nak dapat, mustahil nak dapat RM214 per gram pada langkah pertama Kak Nida dulu. Sama juga dengan anda yang belum mula, hari ini adalah langkah pertama untuk anda. Mula sikit dulu, lepas tu dapatkan ilmu emas. Kemudian bila dah ada ilmu emas, kemudian decide lah untuk tambah. Okey? Kalau misal kata nak membeli emas, kita kena ada ilmu, jangan ikut-ikutan. Pastikan kita faham apakah caranya, apakah konsepnya, dan that's why kita perlu memiliki introducer ataupun outline yang boleh bimbing kita bagaimana nak menyimpan emas dengan cara yang consider bijak. Jangan ikut-ikutan. Ada panduan diberikan, ada bimbingan diberikan, ada informasi yang kita boleh dapat daripada upline kita. Daripada Kak Nida akan meletakkan anda di dalam grup Telegram di mana Kak Nida akan memberikan informasi dari masa ke semasa untuk semua mereka yang penyimpan emas di bawah bimbingan Kak Nida. Alright, insyaAllah sama juga dengan Kak Nida mendapat bimbingan daripada upline Kak Nida. Jadi kita sekarang deploy ataupun sharekan kepada anda semua yang masih tercari-cari kaedah yang menyimpan emas yang mudah, murah, telus dan patuh syariah. Okey? Sesiapa yang nak mulakan simpanan emas, mulakan langkah pertama anda, jangan bertangguh. Lagi lama kita bertangguh, lagi kita rugi masa dan juga rugi peluang. Sebab duit dah dekat tangan ni. Lepas tu nanti duit dah cair, tak beli-beli lagi, tak mula-mula lagi. Kita kena tanamkan diri kita, tanamkan dalam diri kita, kita nak menyimpan emas sebelum kita memerlukannya. Okey, sekian saja daripada Kak Nida. InsyaAllah Kak Nida akan share lagi informasi yang ada dari masa ke semasa. Dan Kak Nida akan sampaikan maklumat kepada anda yang masih tercari-cari kaedah nak menyimpan dengan yang lebih padu dan makin naik nilainya. Di mana di sini adalah satu platform yang paling konkret, di mana Kak Nida sendiri daripada 2019 sampai sekarang masih lagi bertahan dengan Public Gold sebab Kak Nida puas hati dengan perkhidmatan yang disediakan dan juga kepuasan yang diberikan dalam pembelian emas ini. Jadi Kak Nida rasa yes, ini adalah platformnya. Jadi that's why Kak Nida nak sharekan kepada anda semua. Okay, so jangan lupa mulakan langkah pertama anda, follow Kak Nida rapat-rapat, klik bio link Kak Nida, nidago.com ataupun kontak Kak Nida 011-1187-6484. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Dapatkan ilmu emas, yang pasti beli emas jangan ikut-ikutan. Okey, bye. Assalamualaikum.